Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Ramadan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini ada 3 cerita dan ketiga-tiga cerita Abang rasa unik cerita kali ini. Nak tergelak, tapi bukanlah ceritanya cerita lucu, tak lucu, tapi penampakan apa yang diorang jumpa ni adalah sesuatu yang Abang belum pernah ceritakan lagi. Memang pelik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, Abang nak ingatkan kalau siapa-siapa yang teringin nak beli sambal lara, Abang jual 3 paket RM32.90. Jadi kalau selalunya 3 paket RM38, tapi Abang kurangkan sebanyak RM5. Itu adalah 50% diskaun sempena Ramadan aja, dan selepas tu harganya kembali kepada biasa. Jadi tanpa berlengah lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang lelaki yang Abang rasa sangat lebih tua daripada Abang lah. Umur dia Abang tak pasti. Tapi kisah ni berlaku dekat Kota Tinggi. Pada waktu tu dia berumur 15 tahun. Dan tahun tu adalah tahun 1979. Jadi dengan kata lain, cerita ni boleh dikategorikan sebagai cerita emas, kisah kat Kota Tinggi. Ceritanya macam ni. Pada waktu tu, watak ni namanya Aziz. Nama sebenar katanya. Aziz duduk dekat Kota Tinggi, duduk dekat satu, abang nak cakap flat, tapi sebenarnya bukan flat, tapi ia adalah estate. Estate dekat satu kawasan di Kota Tinggi. Dia kata dekat situ memang dia seronok sangat sebab dia berjumpa dengan ramai kawan-kawan yang memang satu angkatan dengan dia. Di antara kawan-kawan dia yang dia dapat, ada seorang tu anak Cina. Namanya Ume. Lelaki lah dia kata. Ume panggilannya, dan dia tu adalah anak kepada mando dekat kawasan ladang kelapa sawit tu. Kemana-mana Aziz dengan Ume akan pergi sama-sama. Dan diorang ni selalu buat kerja-kerja tambahan semata-mata untuk tambah duit. Tapi di kalangan dalam banyak-banyak kerja tambahan yang dia buat ni, ada satu kerja tambahan yang memang jadi kenangan sampai sekarang. Ceritanya, pada waktu tu selain daripada dia kerja potong getah, potong buah, angkat buah sebagai kerja tambahan, si Aziz dengan Ume ni dia suka cari katak. Kalau tak silap abang, nama katak tu katak merah. Katak tu agak besar juga. Dan dia cari katak tu, bila jumpa dikumpulkan dan dijual kepada orang yang nak. Kalau mengikut cerita Aziz, katak tu adalah katak yang memang berkhasiat dan selalu digunakan oleh pihak perubatan Cina, sensei-sensei Cina, sebagai salah satu ramuan untuk kesihatan. Jadi, diorang cari katak tu merata-rata di kawasan ladang tu semata-mata untuk jual. Dan sebab seekor katak boleh dijual sehingga RM2. Jadi kalau satu hari dapat 10 ekor katak, dah dapat berapa ringgit? 10 kali 2 dah RM20 pada zaman 1979. Memang besarlah duit tu. Jadi dia kata mula-mula dia agak takut-takut juga nak cari katak, kata Aziz. Sebabnya pertama dia geli dengan katak tu. Yang kedua ialah sebab katak tu saiz dia agak besar, dia kata. Yang kedua adalah nak cari katak tu bukan dekat kawasan pokok pisang ataupun pokok getah, kelapa sawit. Tak. Katak tu akan duduk di kawasan longkang-longkang. Salah, parit-parit. Dekat dalam kawasan kebun dia ada laluan-laluan air yang dipanggil parit. Ada kat situlah katak-katak tu selalu bermukim, tinggal dekat situ. Jadi dia kata itu benda yang kedua yang dia rasa susah, nak kena menyusuri punca-punca air untuk cari katak. Dan yang ketiga, katak tu hanya keluar pada waktu malam di antara pukul 10 sampai pukul 12. Jadi waktu tu memang adalah waktu katak-katak tu bersantap makan. Jadi dengan kata lain, bila dia nak makan, dia akan keluar daripada sarang dia dan dia akan ke mana-mana di kawasan mata air tu. Dan pada waktu itulah
Aziz dengan Umi akan ambil peluang untuk tangkap katak-katak tu. Mula-mula buat aktiviti tu tak ada masalah. Semuanya okey aja. Banyak katak yang diorang dapat. Banyak jualan yang diorang dapat. Yang diorang dapat untung daripada katak-katak tu. Dan selalunya bila katak-katak tu diorang dapat, diorang akan masukkan dalam plastik. Umi yang akan tolong jualkan katak-katak tu pada sensei-sensei Cina. Dan hasil jualan diorang akan bagi dua. Pada satu hari, yang cerita ni baru nak masuk. Pada satu hari, pada waktu tu dia kata cuaca cantik, cerah. Senang nak cari katak. Tapi tetap juga sewaktu mereka berdua keluar daripada rumah, diorang bawa lampu picit dan lampu kebait. Abang tak tahu lampu kebait tu apa, tapi dia kata lampu kebait yang selalu letak dekat kepala. Seorang pegang lampu picit, seorang bawa lampu kebait. Carilah diorang ni. Menyusurilah air-air, tali-tali air untuk cari katak. Daripada satu tali air tu, tiba-tiba diorang jumpa bilangan katak yang banyak. Dan dia punya saiz agak gemuk-gemuk. Oi, seronok dia kata, ini kalau jual ni tak jadi RM2 ni, jadi RM4 seekor katak. Sebab dia kata besar-besar pinggan kataknya pada waktu tu. Oh, kutiplah diorang. Kutip, menyusuri lagi tali air tu. Jumpa lagi, kutip lagi, menyusuri lagi, jumpa lagi, kutip lagi. Tanpa diorang perasan, diorang dah semakin jauh daripada titik mula kat mana diorang mulakan pencarian. Jadi dengan kata lain, diorang menyusur sampai masuk ke dalam kawasan kebun. Selepas habis kawasan kebun, diorang masuk ke dalam hutan. Tetap juga semangat nak cari katak tu, sebab semakin dalam diorang pergi, semakin banyak katak-katak diorang jumpa yang gemuk-gemuk, yang boleh dijual dengan harga RM4, bukan dengan harga RM2. Jadi diorang pun cari. Diorang akhirnya sampai ke satu kolam tengah hutan. Dia kata kolam tu taklah begitu besar, kecil aja kolamnya. Tapi dia kata kalau kita punya saiz tu, dua orang lelaki dewasa mendepa. Macam itulah dia punya saiz besar kolam tu. Dan kolam tu berbentuk bulat. Tapi yang diorang terkejutnya ialah di tepi-tepi kolam tu memang ada lagi banyak katak-katak merah. Waktu tu dalam baldi dan dalam dalam guni dah banyak katak-katak dikumpulkan. Tapi diorang tetap gairah kutip katak-katak yang baru diorang jumpa, sebab tengok katak-katak ni saiznya lebih besar daripada katak-katak yang diorang dapat sebelum ni. Pungut. Tiba-tiba dekat tengah-tengah kolam ada buih-buih yang agak besar timbul. Pada waktu tu diorang fikir mungkin dalam kolam tu ada ikan besar. Sama ada ikan, abang tak tahu ikan apa yang ada dalam kolam. Abang nak cakap ikan arapaima tu kan? Bukan kot. Jadi kata mungkin ada kolam ni ada ikan besar. Tapi Umi cakap mustahil kolam ni ada ikan besar. Sebabnya kalau ada ikan besar, mesti dia dah makan katak-katak ni. Tapi jangan-jangan yang keluarkan buih-buih tu mungkin katak yang agak besar daripada apa yang kita dapat. Jadi kita tunggu nak tengok apa yang muncul dekat permukaan air. Tengah diorang tunggu, tiba-tiba muncul di permukaan air dua pasang mata katak berwarna merah. Dan satu matanya besarnya macam pinggan. Waktu tu diorang tergamam. Apa pula yang muncul depan diorang ni? Takkan katak besarnya macam ni? Dan diorang tunggu nak tengok apa yang berlaku seterusnya. Dan benda yang muncul di permukaan air tu semakin lama semakin tinggi dan menampakkan jasad dia yang sebenar. Waktu tu Umi dan juga Aziz tak tunggu. Diorang lari sambil menjerit, hantu. Sebenarnya yang diorang nampak pada waktu tu adalah katak merah yang besarnya sangat besar. Kalau dia buka mulut, besarnya dia buka mulut adalah setinggi budak berumur 15 tahun. Dengan kata lain, kalau Aziz dengan Umi tak lari, mungkin diorang kena telan dengan katak tu. Dan yang paling seram sekali,
Katak tu keluarkan lidah, lidahnya dihempas-hempaskan ke air depan dia yang membuatkan air tu berkocak-kocak. Jadi dia kata inilah pertama kali dia tengok raja segala katak dan dia tahu itu bukan katak sebarang, itu adalah katak alam sebelah. Sampailah diorang berlari sampai ke rumah. Sampai dekat rumah, dua-duanya terkekek-kekek gelak. Pertamanya tak sangka diorang berjumpa dengan sesuatu yang luar biasa. Katak besar warna merah dengan matanya sebesar pinggan. Mulutnya mujur dia tak buka. Dan yang kedua, diorang boleh berlari daripada kolam sampai ke rumah tanpa henti. Jadi benda tu yang menyebabkan dia tergelak. Macam mana kita orang begitu gigih nak melari tu. Dan sejak daripada tu, diorang tak berani nak cari katak jauh-jauh daripada rumah. Kalau ada pun sekitar rumah, tak besar pinggan pun tak apalah, dapat jual seekor singgit pun tak apalah, asalkan diorang tak nak jumpa dengan raja katak tu lagi. Cerita kedua pula disampaikan kepada abang oleh seorang lelaki namanya Aziz. Berlaku pada tahun 1983 dekat Seremban Negeri Sembilan. Pada waktu tu Aziz baru lepas habis SPM. Jadi dia kata antara tempat yang dia bekerja pada waktu tu adalah satu hotel yang terkenal dekat Negeri Sembilan. Dan abang orang Negeri Sembilan, abang tahu hotel tu. Tapi hotel tu dah tak ada sekarang. Hotel tu kedudukannya sebelah kolam. Dekat ANW tu lah, kalau orang Negeri Sembilan mesti tahu. Hotel lama dekat sebelah ANW, dekat tepi kolam besar Tasik dekat tengah-tengah Seremban tu. Nah, kawasan ANW tu. Itulah hotelnya. Kalau tak silap abang, nama hotel tu di Tasik. Abang pun tak ingat, ingat lupa. Sebab tahun 1983, abang masih sekolah rendah lagi, masih kecil lagi. Okey, tapi dia kata waktu dia bekerja dekat situ adalah antara momen yang paling dia ingat. Sebab dalam banyak-banyak peristiwa seram, dia alami dekat hotel tu yang paling seram. Ceritanya pada satu hari, pada tahun 1983, hotel tu menganjurkan satu majlis makan malam. Sebenarnya hotel tu diminta untuk buat majlis makan malam oleh syarikat Motorola. Jadi pada malam tu ramailah pekerja-pekerja Motorola termasuk dengan bos-bosnya datang dinner dekat hotel tu, dekat dia orang punya ballroom. Nak jadi cerita pula, ballroom dia orang memang dekat dengan kawasan kolam renang. Jadi memang cantik kawasan tu. Hotel tu memang selalu jadi tempat booking untuk orang buat makan malam, termasuk kes malam tu. Jadi majlis tu berlangsung daripada pukul 8 malam sampailah menjejak pukul 11 malam. Bila dah habis majlis tu, orang semua dah balik. Inilah masanya untuk pekerja-pekerja hotel membersihkan kawasan-kawasan makanan. Kawasan ballroom. Jadi pada malam tu, Aziz bertugas dengan kawan baiknya Azizi. Dan diorang pun dibantu dengan semua pekerja-pekerja hotel bersihkan kawasan ballroom tu, termasuk kawasan tepi kolam renang. Sebab kawasan tepi kolam renang selalunya orang gunakan juga untuk makan. Jadi dia kata habis membersihkan tu lebih kurang pukul 2 pagi. Dan diorang kena pastikan bukan setakat ballroom tu aja yang bersih, tapi semua pinggan mangkuk berjaya dicuci oleh pekerja-pekerja. Sebab pada waktu tu diorang diberi tugas bukan sebagai pekerja basuh pinggan, tapi jadi mando, tengok-tengok orang buat kerja. Habis kemas semua lebih kurang pukul 3 lah dia kata. Tapi pihak hotel bagi bilik percuma pada diorang berdua sebab nak bagi diorang rehat-rehatkan badan. Tapi bukan diorang berdua je yang dapat duit, dapat bilik. Semua pekerja-pekerja yang bertugas pada malam tu pihak hotel bagi bilik. Habis bertugas tu, jadi Aziz ni cakaplah dengan Aziz, jomlah kita pergi merokok dekat tepi kolam. Dah habis kemas ni, nak tidur macam dah tak ada selera, matanya dah terbulur, susah nak tidur dia kata. Jadi bila Aziz dengar macam tu, cadangan daripada Aziz, dia pun pergilah ke tepi kolam renang. Aziz pula Ajib pergilah kita ke kolam renang berdua lah ni, Aziz dengan Ajib.
Sampai dekat kolam renang, tepi kolam renang, dia orang pun nyalakan rokok lah. Sambil bercerita. Pada waktu tu, dia orang tak ada perasaan takut pun. Sebabnya dia kata, hotel tu memang betul-betul tengah bandar Seremban. Jadi, bunyi kereta lalu lalang, walaupun pukul 4 pagi, masih lagi bunyi kereta lalu lalang, rancak lagi. Tengah-tengah dia orang berborak-borak, menghadap dengan kolam renang, tiba-tiba, dia nampak sesuatu yang janggal. Air di kolam renang berkocak, dan air itu berkocak daripada tengah-tengah kolam. Pada waktu tu dia orang ingat, mungkin paip di bawah kolam tu mungkin terbuka agaknya, ataupun mungkin ada binatang yang termasuk dekat dalam kolam renang, lepas tu binatang tu lemas dan air pun berkocak, mungkin juga. Dan dia orang pun relax lah, santai-santai. Tunggulah nak tengok apa benda yang keluar daripada kolam tu. Dan air berkocak tu memang makin lama makin dahsyat. Seolah-olah dia punya air berkocak tu macam orang berenang. Tak adalah macam kepar kepur, tak ada. Dia punya berkocak tu cantik je berkocak dia. Pada waktu tu dia dah mula rasa tak sedap. Mula daripada tangan dia, bulu roma dah naik. Dan akhirnya bulu tengkuk dia naik. Dia pernah dengar orang cakap, kalau bulu tengkuk naik, benda yang muncul dekat depan tu bukan benda biasa, benda luar biasa. Ditunggulah berdua ni, tak bercakap, tengok apa yang berlaku. Kocakan di tengah kolam tu, tiba-tiba bergerak sampai ke tepi kolam. Memang bentuknya macam orang tengah berenang dan pergi ke tepi kolam. Pergi ke kawasan tangga. Seolah-olah macam dia dah habis berenang, dia nak naik keluar daripada kolam. Jadi si Aziz dengan Ajib ni tengok aja kocakan air tu sampai ke tepi kolam, dan tiba-tiba nampak macam seolah-olah orang keluar daripada tepi kolam. Lupa abang nak beritahu, kolam ni, di hotel ni, kolam ni ada lampu. Jadi memang terang kawasan kolam. Dalam kolam tu ada lampu. Jadi boleh nampak sama ada orang atau tak ada orang. Pada waktu tu dia orang pelik. Ada benda keluar daripada kolam tapi dia orang tak nampak. Diam je, tak nak tegur-tegur. Dan yang paling stres sekali, nampak tapak kaki manusia berjalan keluar daripada kolam dan mula bergerak ke arah diorang. Pada waktu tu, diorang dah tak fikir apa. Yang diorang fikir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta tolong pada Allah supaya janganlah dinampakkan benda-benda yang tak wajar. Dan bila diorang baca Allahu Akbar kuat-kuat, tapak kaki tu berhenti, tak jadi untuk mendekati diorang. Dan tapak kaki tu berpatah balik keluar daripada kawasan kolam renang. Pada waktu tu satu badan Ajib kata berpeluh, tak ada nak cakap. Sebab dia orang nampak benda tu berenang tapi tak nampak siapa yang berenang. Dan itu adalah menjadi kejadian paling misteri pernah dia alami sepanjang hidup dia bekerja dekat hotel tu. Tapi tak mustahil jugalah dekat kolam renang tu mungkin ada peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku sebelum-sebelum ni. Ke orang lemas, ke apa, ke mungkin juga. Tapi tak pernah dengar cerita. Dan benda tu jadi misteri sampailah hotel tu dirobohkan. Kekal misteri sampai sekarang. Cerita yang ketiga pula disampaikan oleh Ina berlaku pada tahun 2019 dekat Johor. Ina pada waktu 2019 ni, dia ni belajar master. Jadi walaupun dia duduk dekat KL dan dia punya universiti kat Johor, dia selalu ulang alik. Tak jadi masalah dia kata. Sebabnya selalunya budak-budak master ni memang tak ada kelas khusus untuk dia datang. Dan pada waktu tu dia kata dia sangat seronok untuk belajar master sebab dia jadi motivasi untuk habiskan belajar, memegang ijazah master. Jadi dia kata sepanjang dia belajar, selalu ni dia pergi sorang-sorang ulang alik daripada KL ke Johor. Dia ulang alik sorang-sorang. Sebabnya dia kata selalunya bila pensyarah dia nak jumpa dia, pensyarah dia mesti jumpa dia pada hari Ahad. Sebab hari Ahad Johor bekerja hari Ahad dan pukul 2 petang. Dan bila dia jumpa dengan pensyarah dia, diorang akan buat perbincangan sampailah ke pukul 5 petang. Bila pukul 5 petang,
Teruslah, pukul 5 petang, 3 petang, teruslah si Ina balik daripada Johor ke KL semula. Sampai KL lebih kurang pukul 5, pukul 6. Besoknya dia boleh kerja macam biasa. Itulah memang rutin dia tiap-tiap minggu. Kalau nak jumpa pensyarah dia, mesti hari Ahad, jumpanya pukul 2. Tapi nak jadi cerita lah, kes ni berlaku sewaktu pada hari Ahad, cuti semester. Kalau budak-budak master, diorang tak ada cuti sebenarnya. Jadi pada waktu tu yang cuti adalah budak-budak yang ijazah, budak-budak degree yang bercuti. Jadi bila pada hari Ahad, waktu tu dia dah rasa tak sedap, takut-takut kalau apa-apa berlaku. Sebab bila dia datang ke universiti tu, mesti tak ada orang, tak ada pelajar, hanya ada pensyarah-pensyarah saja. Dia minta lah kawan dia temankan. Jadi adalah kawan dia yang nak temankan. Berjalanlah diorang daripada Gombak sampailah ke Johor. Bila sampai dekat Johor tu, belum lagi pukul 2. Tapi nak jadi cerita, sampai pukul 2 pensyarah dia tak datang-datang. Di mesej pensyarah dia, dia kata, tanya ke mana puan ni pergi, kita orang dah sampai, saya dah sampai. Lalu pensyarah dia cakap, boleh tak lewat sikit, kita berjumpa lebih kurang pukul 4 petang. Nak buat macam mana? Dah sampai. Takkan nak cakap tak boleh pula. Yang ini pula pensyarah. Jadi dia cakap dengan pensyarah dia, boleh ajalah puan, kita orang okey je. Jadi puan buatlah kerja puan dulu, nanti pukul 4 kita akan berjumpa dekat pejabat puan. Bila seperti yang dijanjikan, pukul 4 baru pensyarah dia masuk pejabat. Bila sampai dekat pensyarah pun sampai, dia pun dah sampai. So bincang-bincang, habis perbincangan lebih kurang pukul 6 petang. Bila dah pukul 6 petang, dia keluar daripada bilik pensyarah, pensyarah pun balik. Pada waktu tu baru dia sedar, keliling dia sunyi. Bangunan tu, bangunan fakulti tu adalah bangunan baru. Tapi bila tak ada pelajar, memang sunyi. Yang ada hanya pelajar master dan juga pelajar-pelajar yang buat PhD. Pelajar-pelajar degree tak ada. Padahal yang memeriahkan universiti adalah pelajar PhD. Pelajar degree. Diorang lah yang paling ramai. Tapi pada waktu tu pelajar degree tak ada. Sunyi satu bangunan. Berjalanlah si Ina ni dengan kawan dia. Ingatkan nak pergi ke surau lah. Mula-mula planning ni nak pergi ke surau, pergi ke masjid universiti. Tapi pada waktu tu dah pukul 6 lebih. Takut diorang terlambat untuk sembahyang asar. Jadi si Ina cadangkan, dia orang ni berdua sembahyang dekat surau di tingkat 3 fakulti tu. Dia jadi berani sebabnya ada kawan yang teman. Kalau dia seorang-seorang memang dia tak berani, dia cakap. Jadi sampai kat tingkat 3 pun dia masuk, nyalakan lampu, nyalakan kipas semua, dan diorang pun semayanglah berdua, semayang asar. Habis-habis semayang, si Ina ni bagi cadangan, apa kata kita tunggu sampai maghrib. Jadi lepas semayang maghrib, kita baru balik. Sebabnya sampai dekat rumah dah malam nanti. Jadi teruslah kita semayang, tak payah semayang lagi sebab jamak semayang isyak kan. Jadi teruslah boleh tidur. Esok nak kerja. Jadi bila dengar cadangan macam tu, si kawan ni okey lah aja sebab dia bukan belajar kat situ. Dia jadi tukang teman dia. Dah lah tukang teman, dapat pula belanja, member belanja mi goreng mamak 1 pinggan. Jadi memang tak kisahlah kan. Jadi selepas habis sembahyang asar, Ina kata pada waktu tu dia bergolek-golek dalam surau sambil-sambil main handset, selfie. Waktu tu dia dengar tiba-tiba macam bunyi troli yang ditolak. Mula-mula dia tak nak ambil hirau tentang bunyi tu, tapi dia terfikir, first, tak ada pelajar dekat kawasan ni. Dan bila tak ada pelajar, jarang-jarang makcik-makcik yang bersih-bersih, pakcik pembersihan tu akan datang. Dan ini adalah tingkat 3. Selalunya tingkat 3 tak banyak benda-benda yang kotor sebab dia adalah kawasan pensyarah. Kawasan-kawasan pelajar berada dekat tingkat 1, tingkat 2. Tapi itu pun pada waktu tu memang tak ada orang. Dia diam je lah. Waktu dia diam tu, si kawan yang teman tu tanya, pula ada orang dekat sini, bunyi macam ada troli bergerak. Kau kata tak ada orang ni nak. Dia kata, itu mungkin makcik-makcik pembersihan nak nyedapkan hati. Itulah yang dia cakap. Tapi dia dengar bunyi troli tu bukan troli biasa, tapi macam troli yang dah rosak. Dia punya tayar tu bila bergerak keluarkan bunyi yang masa tu pukul 6 lebih dekat pukul 7. Memang ngeri lah kan. Okey,
Jadi diorang pun buat tak tahu dengan bunyi itu. Tapi bunyi itu bukan pergi menjauh daripada surau diorang. Tapi bunyi itu betul-betul depan surau. Main-main kat situ je. Diorang dah tak sedap hati dah. Tapi tak naklah rasa takut sangat. Diam je. Lepas tu, lebih kurang maghrib pun masuk azan. Bila dah azan tu, Ina tanggalkan cermin mata nak pergi ambil air semayang. Dia pun pergilah ke kawasan paip. Tengah-tengah dia ambil semayang, tiba-tiba pintu surau ditolak. Masuklah seorang kakak. Jadi kakak tu masuk, tapi dia pelik. Kakak tu pakai baju kurung macam zaman dulu. Dia punya potongan tu macam potongan old fashion gila, dia kata. Waktu tu dia tergelak juga. Ada juga pelajar ataupun orang yang pakai baju macam ni. Waktu tu dia tak nampak jelas sangat sebab dia buka cermin mata. Dan yang pelik keduanya, yang masuk tu perempuan, tapi dia pakai skop yang nenek-nenek kita pakai itulah, tudung ikat kat belakang tu. Yang mana pesen tu memang dah tak ada lah tahun 2019. Tak akan ada orang pakai yang nampak leher tu kan. Jadi dia kata waktu tu dah terpelik pula. Memang taste kakak ni lain macam. Taste vintage tahun 70-an ni kata. Jadi dia pun teruslah ambil semayang. Lepas dah ambil semayang, dia pasang balik cermin mata dan dia pun masuklah ke kawasan tempat semayang. Dan dia pun teruskanlah semayang. Bila dah habis semayang tu, dia sedar kakak tu masih lagi ada dekat situ. Ada dalam surau. Jadi kakak tu tanya kat dia, pelajar ke? Lepas tu dia jawablah, kami pelajar. Kakak pelajar ke? Kakak belajar dekat sini, katanya. Tapi dalam hati Ina, pula belajar dekat sini dah tua sangat. Dah lah fashion old fashion. Pakai skop macam tu pula. Lepas tu, pelajar ni tua. Jadi tanyalah, akak ni belajar PhD atau master ke? Tak, akak belajar degree tapi tak habis-habis. Dah bertahun-tahun akak belajar dekat sini. Waktu tu Ina macam pelik. Kan pelajar-pelajar degree semua balik. Tak ada kelas pun dekat kawasan universiti. Semuanya bercuti. Buat apa akak tu kat sini? Jadi dia tanya dengan akak tu, akak buat apa kat sini? Kan cuti semester kak. Senyum akak tu. Tak bagi apa-apa jawapan. Okeylah. Diorang pun habis semayang, diorang pun lipat-lipatlah telekung. Tapi Ina perasan kawan yang teman dia ni, muka dah lain macam tau. Muka pucat. Yang Ina nampak lagi seram, muka kakak tu, lepas dia pakai telekung, sangat seram. Muka kakak tu pucat dengan bibirnya terbelah-belah warna merah. Seolah-olah kering sangat bibir dia. Jadi selepas habis lipat-lipat telekung tu, diorang pun keluarlah. Nak keluar daripada surau. Waktu tu, Ina perasan satu benda. Kakak tu semayang tak rukuk-rukuk. Tegak aja pakai telekung putih dia. Berdiri je macam tu. Jadi waktu tu dia nak tegur, nak tanya dengan kawan dia, kau nampak tak akak tu? Jadi waktu tu dia nak tegur macam tu, dia batalkan niat sebab dia tengok kawan dia dah mula macam resah gelisah. Diorang pun keluarlah daripada surau, pergi ke kawasan tempat kasut. Pada waktu tu diorang baru sedar yang ada dalam surau tu bukan manusia. Sebabnya dekat tempat kawasan kasut tak ada kasut lain selain daripada kasut mereka berdua. Kalau kakak tu adalah manusia, mesti dia datang dengan berkasut. Tapi dengan kata lain, kakak tu datang dengan berkaki ayam. Jadi pada waktu tu diorang dah rasa macam lain macam. Jadi Ina kuatkan semangat, jengah kepada kakak tu. Dia tengah buat apa? Kakak tu masih lagi tengah semayang, tapi tetap juga tak rukuk. Diam tegak. Selalunya kita semayang, kepala kita akan pandang ke bawah, pandang tempat sujud. Tapi kakak tu punya pandangannya ke depan. Waktu tu diorang tahu yang diorang nampak tu bukan manusia. Berlari keluar daripada surau. Bila keluar daripada surau, pergi dekat kereta, terus start enjin, terus bergerak. Sepanjang perjalanan diorang recall balik apa sebenarnya yang berlaku. Memang bila diingat-ingat semula, pernah dengar cerita tentang kakak dekat fakulti itu. Kakak yang belajar tak habis-habis. Memang kakak tu, peristiwa tu diorang pernah cerita berlaku sejak daripada tahun 1980-an lagi. Itu ke kakak yang diorang maksudkan.
yang orang-orang selalu jumpa, dan dia orang waktu tu terjumpa dengan kakak tu, dan dia tahu itu bukan kakak biasa tapi kakak daripada alam sebelah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Santaikan ceritanya. Hantu katak ada, hantu tak nampak tiba-tiba keluar daripada kolam. Ini pula kakak berskop putih. Itu memang benda yang belum pernah lagi abang ceritakan. Abang harap cerita kali ini jadikan pengajaran dan juga hiburan pada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.